acara pada malam ini. Seterusnya kepimpinan Persatuan Pelajar Zakazi yang hadir pada malam ini, tak lupa juga seluruh peserta muslimin muslimat, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasihlah pada Zakazi khususnya dan sudi berluang saya untuk datang bersama-sama dengan tuan sekalian dan tuan dan perempuan ada atau tak? Puan lah, kunci puan tak ada peluang. Banding dan banat untuk saya datang bersama dengan anda semua. Dan kebetulan esok lusa ni ada temu janji dengan supervisor saya lah di KRA. Kebetulan kan Ahmad harus singgah saya Zakazi. Jadi kata Zakazi ke KRA tu kalau ikut dia punya perjalanan sahaja lebih kurang 1 jam kurang 15 minit. Itu setelah saya kata sah ila rumah. Tapi tak apalah, ala kulli hal peluang ini kita sama-sama kita guna agar ia memberikan kebaikan dan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi semua, insya-Allah. Saya berasa orang kata apa segan juga, orang Kelantan kata ugah. Enggak. Meri tentang tajuk yang berkait dengan perubatan. Dan di sinilah banyak orang yang ahli dalam pakar tentang perubatan. Jadi barangkali di sana salah silap semua ini kita harap ada kebetulan kebaik, insya-Allah. Kalau ikut kita punya tajuk kita pembedahan menurut perspektif Islam atau menurut pandangan Islam, dan yang dibekal oleh ketua dan kepada anda semua ialah satu risalah sebenarnya pun, satu kertas maknanya yang telah dibentang sebelum ini di seminar fiqh perubatan sekali kali ketiga baru ni. Bagi sahabat-sahabat yang ikuti seminar tersebut telah ada bersamanya kertas yang sama lah, cuma diedit sikit, diedit sikit sahaja agar jumlah muka surat agak berkurang yang sedikit. Sebenarnya ini dia lebih kepada risalah yang kita cadang untuk cetak pun selepas ini, insya-Allah. Cuma di peringkat kata apa ni, kesahan dan untuk mengumpulkan maklumat kita tentang dia ni, insya-Allah lepas ni mungkin ada kebetulan sebagainya. Harap ia akan lebih memberi yang kata apa, kekuatan kepada tulisan, insya-Allah. Baik. Lebih kurang 35 muka surat. Perbahasan 32 muka surat yang bagilah apa dia punya sumber rujukan seumpamanya. Jadi kita nak bacanya bukan nak baca semua lah. Kalau baca semua pakai tak baik kita malam ni, ataupun tak diboleh esok tu biar. Jadi ala kulli hal yang kita nak melihat dalam risalah ini beberapa topik yang penting lah. Dan jadi kita akan tengok lebih dahulu pada muka surat 3. Muka surat 3 definisinya. Bab pertama itu tentang pengenalan pembedahan. Dia yang disebut sini ada 2 definisinya. Pertama pada bahasa dan kemudiannya pada istilah pada muka surat 4. Yang pada bahasa itu sebenarnya dipetik daripada Kamus Dewan Bahasa. Kamus Dewan dia disimpan, boleh baca sendiri dengan contoh-contoh untuk memahamkan kita apa makna pembedahan. Dan kalimah pembedahan ini secara asasnya ialah apa dia? Bermaksud taurehan. Dia ada proses yang berkonsepkan kepada apa? Taurehan. Maksudnya kalau tak taureh tak panggil bedah. Betul? Ini kan kamu bertanya tentang betul kalau saya salah. Dan itu pada bahasa. Ada pun pada istilahnya. Muka surat 4 ini adalah penting mana? Menurut Fahd Ibn Abdullah Al-Hazami ialah proses bedahan keadaan sakit
bagi tujuan merawat penyakit ataupun membaiki kecacatan atau koyakan pada anggota atau menyambung anggota yang terputus kerana kemalangan atau kecacatan secara semula jadi. Itu definisi yang pertama lah. Apa dia istilah pembedahan. Dan yang kedua dia sambung lagi ialah menurut majalah Al-Buhus Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, ialah proses yang bertujuan merawat penyakit atau kecederaan dengan tangan. Proses itu dilakukan dengan tangan, bukan dengan mesin. Kalau mesin itu dibantu dengan tangan. Baik. Dengan alat-alat pembedahan. Itu jelaslah. Kemudian yang terakhir, kita bersimpulkan bahawa takrif pembedahan itu ialah proses melakukan rawatan ke atas pesakit atau pelanggan dengan alat bedah bagi tujuan merawat penyakit, membagi kecacatan atau koyakan dengan caranya menyambung, mencantumkan, menyantum. Itu ya lah. Tak jangan tengok bahasa. Kok dah ada ustaz lama ni lupa bahasa Melayu. Mana nak tahu. Atau membuang dan sebagainya, membuat dan sebagainya. Bukan doa tu. Ini doa pula. Doa tak buang, lepas mulai basuh. Nah, pada bahagian anggota yang tertentu yang cedera kerana kemalangan itu punca lah kepada sebab kepada berlakunya pembedahan, puncanya lah kemalangan dan seumpamanya, atau kecacatan kelahiran. Dan yang paling orang kata apa, yang paling menjadi orang kata apa isu hari ini ialah pembedahan untuk mencantikkan. Ada tujuh. Saya panggil pembedahan kosmetik kecantikan. Kosmetik pun ada dua kan. Ada kosmetik rawatan dan ada kosmetik kecantikan. Ini cuma ada letak di belakang, insya-Allah. Saya ingat untuk tarikh itu semua bakal faham lagu dah. Tak ada masalah. Terus kepada muka surat 5. Kesimpulan definisi itu hasil pada pahaman kita lah, membaca sendiri. Kemudian terus kepada konsep asas ini dengan melihat sebagai pokok tambah je lah, bercerita di atas dengan melihat takrif definisi tersebut, kita faham sudah ada satu persamaan. Apa juga bentuk pembedahan, tujuan pembedahan, sebab pembedahan, punca pembedahan, siapa juga pakar pembedahan. Maka perkongsian ialah pada apa? Pada al-jirah. Sebab tu kalau ikut pembedahan ni, kalau ikut dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Al-jirah. Al-jirah ni daripada jarah. Jarah maknanya mencederakan, melukakan. Al-majruh mangsa cedera. Al-jarih bukan cedera. Al-jarih burung lah. Apa lah antaranya doktor tu al-jarih, kamu ni al-jarih. Sebab tu lah binatang-binatang buas bukan habak doktor tu buat. Binatang contohnya apa dia? Yang memburu dengan kuku yang kuat, dengan taring yang kuat, itu namanya al-jawarih dalam bahasa fiqahnya. Menunjukkan bahawa jawarih dia, maksudnya apa dia? Melukakan dengan benda yang tajam. Itu persamaan konsep semua bentuk pembedahan dengan ada tujuan pembedahan. Terus kepada muka surat sebelah, muka surat 6. Mudah tak baca? Mudah. Dah. Baik. Kemudian manfaat pembedahan ini saya ingat tak perlu kita nak fikir lah. Sebab pembedahan ini sebahagian daripada apa? Sebahagian daripada rawatan. Rawatan. Kalau kata bedah tu ialah pada Ustaz, itu antara bentuk merawat penyakit, menyembuh penyakit dan seumpamanya. Baik. Rawatan ni kita akan jumpa belakang, insya-Allah. Tajuk khusus dia tentang apakah hukum mendapatkan rawatan. Kita akan jumpa. Cumanya rawatan itu dia lebih luas. Kalau perubatan ni, kalau dalam kita dalam saya sebut at-tib lah, perubatan. Dia macam mana dulu kan? At-tib at-tib al-nabawi. Kemudian at-tib al-mu'asirah,
At-tib pecah bertiga pula. Tib Nabawi, perubatan Islam itu pecah bertiga. Antaranya apa? Dia panggil at-tib al-wiqai. Maknanya perubatan dalam bentuk pencegahan. Itu Nabi sebut. Antaranya dia ialah at-tib al-ma'nawi, perawatan dengan rohani, dengan doa-doa, dengan zikir. Dan yang ketiga, at-tib yang kita sebut dia at-tib dengan bid-dawa, dengan ubat-ubatan, termasuklah al-jirahah. Itu dia sebut pembedahan sebahagian daripada apa? Rawatan. Rawatan dia luas lagi lah. Rawatan rawatan Islam, rawatan moden seumpamanya. Dia sebut rawatan ni termasuklah yang kita pakai pil yang pakai apa lagi? Herba herba tradisional dan seumpamanya, tongkat li, kacik Fatimah. Tak pasal jumpa di dalam Melayu naik nama Ali, jumpa dalam Melayu naik nama Fatimah. Tu antara dia kata punca dan habang, kata pengaruh Syiah tu kuat habang. Pengaruh Syiah kuat dalam Melayu, tengok tak payah tengok tongkat Ali, tengok kacik Fatimah. Itu ahli baik. Cinta ahli baik ni Syiah. Siapa kata lagu tu? Wajib kita cinta ahli baik, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya perubahan apa dia? Orang kata perawat itu dia masalah juga. Dia orang kata apa? Istiqlal, ambil kesempatan. Nak bagi lagu ahli tongkat Ali, nak bagi lagu ni kecil Fatimah, anak Nabi ni. Pakai beli lah. Apa tu cerita? Itu perubatan atau perawatan lebih luas. Sama dengan makan ubat-ubatan, sama dengan apa? Ubatan dalam bentuk pencegahan. Makanan seimbang itu dianggap perubatan dalam Islam. Makanan seimbang. Makanan seimbang ni bukan maknanya makan banyak. Betul, boleh. Tapi nak timbang pertama. Timbang pun tak. Timbang berat ni sama dengan tinggi. Makanlah banyak mana pun. Kalau berat tak lebih dari tinggi, kira sesuai dengan tinggi, kira makan seimbang tu. Tak susah dah. Makan seimbang ni kena campur semua lah. Ada protein dan seumpamanya, dan seumpamanya apa itu juga disebut sebagai perubatan dalam Islam, panggil at-tib al-wiqai. Baik, termasuk yang kita sebut tadi syarikannya apa dia? At-tib al-ma'nawi, perubatan rohani. Aku kita tengok rawatan Islam, kadang-kadang kita nak berubat, dia suruh kita duduk atas sejadah tu, kemudian suruh kita tunduk sikit, dia tak tangan tak apa-apa lagi atas kepala kita. Dia kita kamu ni ada gangguan. Mudah je. Memang kita tak ada gangguan di situ. Yang kita sampai tempat tu mesti ada gangguan. Kalau orang tak ada gangguan, nak pergi buat apa? Contoh. Jadi tekaan yang pertama tu betul lah. Kita awak ni ada gangguan. Jadi tolong ramai gini, tolong zikir gini, baca ayat kursi, baca 3 qul, baca Yasin, Al-Baqarah, semuanya insya-Allah sihat. Gangguan tak ada lagi dah. Itu disebut sebagai apa? At-tib al-ma'nawi. Menggunakan ayat-ayat Quran dan juga doa dan seumpamanya. Baik. Tak ada masalah. Cuma ni isu kita ni sebut sikit tadi juga berkaitan dengan tib rohani ni. Ada orang bila disebut pakar dalam bidang tib rawatan Islam ni, siapa-siapa pergi saja. Tak kira sakit perut ke, sakit kepala ke, sakit telinga, faham tak? Sakit tumit ke, sakit paru itu, pergi dia kata ada gangguan, ada jin. Ni pun satu lagu juga. Habib kata lagu tu nak dibomok. Dia agak beza bomok dengan perawat rawatan Islam, tak berbeza. Jadi kita ni kalau kita orang Islam, kita kena mengakulah bahawa ada penyakit. Allah dalam sebuah hadis sahih Nabi kata Allah turunkan penyakit dan bersamanya ada ubat. Jadi yang kita jadi tak tahu dulu, kadang-kadang pening kepala, sakit perut, sakit urat, itu istilahnya penyakit. Yang setiap penyakit dia ada ubat, dawa. Tak boleh kita ni tiba-tiba ni ada gangguan, ada jin, ni santau kan, dia ni makan di gerik mana, tak bismillah dulu. Bila tetap orang susah dah. Kalau kedai restoran makan, walaupun
Islam yang tak biasa makan, tak kena. Nah, sebelum makan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali. Lepas tu baru makan, insya-Allah. Jadi otak kita nak pergi situ. Sikit-sikit gangguan, sikit jin, sikit syaitan. Tak ada pasal, jin yang kena. Yang dia tu pergi buah racun 7 gelung kebun, kan tak pakai topeng muka. Balik-balik tarik jantung. Pergi jumpa dah rumah, dia ganggu ni. Saya kena jin dalam kebun. Dan bukan abang kadang-kadang jadi lebutu. Khurafat kita lebih banyak sangat. Saya tak nafikan bahawa dan kita semua meyakini bahawa ada gangguan jin. Ada cerita bersahabat bahawa dia ni meninggal dunia kerana apa? Diganggu oleh jin. Sebab apa punca? Kencing di lubang. Kencing di lubang di tanah. Bila diadu Nabi kata itu dah kena masus syaitan. Kenapa? Kena ganggu syaitan membawa kepada ajal. Tak ada masalah. Kita boleh terima dengan semua hal sakit tu. Jin belakang. Nah, jin Islam pun. Baik, kita terus lagi pada tajuk kita ni tentang pembedahan. Apa manfaat pembedahan? Baca sendiri. Kena maqasid syariat sebagai pembedahan. Pertama ialah memelihara nyawa dan jasad. Itu bawah tu. Pertama, memelihara nyawa, jasad dan anggota badan daripada sebarang kemudaratan. Itu yang pertama. Waktu hari ini bila bincang apa dalam bab ekonomi, dalam bab politik, dalam bab kenegaraan politik jugalah, dalam bab sosial kemasyarakatan, orang bincang apa? Maqasid syariah. Hari ini dipanggil zaman atau di era maqasid. Orang boleh bercakap apa? Ini maqasid. Apa dia? Menghubungkan ekonomi yang Islam dan seumpama. Ahli politik, kita kena angkat mimpi yang adil. Kenapa? Maslahah. Maslahah. Menjaga apa rakyat, menjaga harta rakyat, menjaga ekonomi rakyat, menjaga apa lagi? Jiwa rakyat dan seumpamanya. Yang zalim kena turun sebab dia tidak jaga maslahah. Maslahah itu apa dia? Maqasid. Maqasid. Bincang bab perubatan sekali pun. Dibincang maqasid perubatan. Tujuan perubatan antara ni lah yang firstnya apa dia? Menjaga nyawa. Menjaga apa? Jasad, anggota badan dan seumpamanya daripada apa? Kemudaratan. Ya. Kita tak nafikan bahawa mati adalah dalam kuasa Allah Ta'ala. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Betul. Sakit juga Allah yang jadikan. Yang memberi sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Itu akidah bid'ah. Namun antara kaedah yang disepakati oleh ulama juga bahawa al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab satu kewajiban. Semua benda itu terjadi dengan sebab. Dan sebab itu pun Allah jadikan. Namun ada ruang untuk manusia berikhtiar dan usaha untuk mencipta sebab. Dan sebab itulah memberikan kesan natijah seumpamanya. Jadi kita sebutnya mati. Memang Allah yang matikan manusia, matikan makhluk. Tapi sebab kenapa dia mati? Nah, sakit jantung, kencing manis, ada 3 serangkai, jantung ada darah tinggi, kencing manis. Kadang-kadang tu mati bertembak, tercekik, biji pelan, buat pelan fang, biji fang juga, pakai buk mulut pun, kalau koyak kupas dah, tekan, gang mati. Dia kata mati macam apa? Tekan biji pelan. Jin jumpa tak rumah jin. Dia kata jin cekik kau. Sebab Ustaz salah tak kalau kita sebut mati itu sebabnya itu ini. Walhal Quran kata idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal sampai ajal manusia ataupun binatang ataupun haiwan yang hidup, maka tak terlambat walaupun saat dan tak cepat satu saat dia bertalah kematian dia. Namun kita sebut ni mati kerana itu dan seumpamanya. Boleh ke tidak? Jawapannya tidak, salah. Wa ja'alna li kulli syai'in sababa, kata Allah. Kami jadikan setiap itu apa dia? Ada sebab-sebab dia. Baik. Yang best cerita abang mati. Dia mati pasal apa? Dia mati tak nak pasal apa? Tiba-tiba aja mati. Mati rebah dalam bilik ayam. Rebah.
Rebah ni jatuh. Bukan kamu. Tak rebah ni maknanya jatuh. Dia tu mati jatuh beli ayam. Oh, lagu tu kan. Pasal jatuh tu mati kan, mati tu jatuh. Dia cari pula, mati tu kan jatuh dulu. Nah, dia tahu cek lah. Bila jatuh dia lebam kan. Kalau dengan lebam tu, pukul berapa? Kan? Nyawa maknanya keluar pukul berapa? No. Apa yang pastinya, kita pun nak tahu sebab dia ada juga sebab. Sebab apa tak sebab bila yang tadi mungkin tak mati lah. Kalau dia pakai slipper, kan? Mungkin tak mati. Kalau licin tu jatuh, mati. Nak cari sebab juga tidak salah. Cuma beriman kita dengan sebab itu juga kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Allah yang suruh kita beriman, semua itu ada sebab. Cuma kita tinggal letak kita sebab itulah yang matikan, sebab itulah yang menghidupkan. Itu sekadar sebab sahaja, wasilah. Baik, itu yang pertama, maqasid syariah. Dan maqasid ini disebutkan sebagai apa? Al-daruriyat al-khams. Kalau rajin tulis tak apa, tak rajin tak apa juga. Banyaklah kita tulis pun. Al-daruriyat al-khams, maknanya 5 perkara asas yang kita nak kena jaga. Disebut sebagai apa? Al-daruriyat al-khams. Apa yang pertamanya? Nyawa. Yang kedua apa? Agama. Yang ketiga, akal. Yang keempat, maruah. Yang kelima, harta. Maruah tu boleh gabung dengan nasab. 5 tu. Ini semua 5 perkara disebut sebagai ad-daruriyat al-khams yang wajib kita kena jaga. Nabi sebut sebab di sana Nabi kata la darar wala dirar. Setengah riwayat kata fil Islam la darar wala dirar fil Islam. Tidak boleh kamu memudaratkan diri kamu sendiri, wala dirar, dan kamu memudaratkan orang lain juga. Itu hukumnya haram dalam Islam. Walaupun hadis dalam bentuk cerita saja, tidak ada kemudaratan, tapi maksudnya sampaikanlah pada larangan, jangan kamu memudaratkan. Maka ulama keluar hukum itu mengatakan apa? Haram memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain, lebih-lebih lagi lah. No? Banyak benda lah. Ada orang tu dia kecewa kerana apa? Putus cinta. Atau cinta tak terjawab. Tepuk tengah sana tak bunyi. Akhirnya apa? Merajuk, kecewa, minum rajuk. Tapi orang Islam, ustaz itu Islam dengan isi, Islam isi je. Minum racun kerana cinta tak bersemi. Itu tak betul. Haram 2 kali. Haram 2 kali. Waktu orang yang buat kerja lagu tu tidak masuk syurga. Sebab apa Ustaz? Dia mengkufri ni'mat hidup yang diberikan Allah kepadanya. Tak mensyukuri ni'mat hidup untuk dia beriman dengan Allah, buat ibadat untuk cari jalan ke syurga. Tapi dia bunuh diri, menghilangkan nyawa dengan apa? Dengan rela diri sendiri, dengan sebab dia sendiri. Wal'iyadzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memudaratkan nyawa orang lain. Yang kita dengar banyak kes langgar lari tu lah. Tak jalan metro lah banyak sikit. Kalau orang tak boleh jumpa. Metro Sungai Hariam di Gagak ada juga cerita langgar lari. Pasal apa? Dendam. Kalah dalam pilihan raya contoh. Dah buang banyak kan, tiba-tiba kalah juga. Contoh dendam kat calon tanya dengan kita yang YB sekarang ni. Jadi kita pun upah Samsung banyak. Bang, kawan tu berpeluang dari masjidnya, bang belah belakang, mati juga kejadian. Betul tak? Itu memudaratkan nyawa orang. Haram 3 kali gana itu. Haram 3 kali. Boleh. Orang tak boleh masuk. Padat. Itu nak buka lagi. Yang kedua ialah apa? Akal. Maaf, agama. Agama ni antara daruriyat al-kham yang paling asas selepas nyawa. Selepas nyawa kan agama dulu kan nyawa dulu. Agama dulu kan nyawa dulu. Kadang-kadang agama dulu, kadang-kadang nyawa dulu. Lalu jaga nyawa, agama ada harapan patah balik. Tapi kalau mati tak ada cara. Ustaz ada dalil tak Ustaz? Ada cerita Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan keluarganya, Allah yarhamhum jami'an.
Amal biasa ni orang kata apa? Diuji oleh kafir Quraisy satu ketika di era Mekah. Sebelum hijrah Nabi SAW dengan ujian yang pelbagai. Sampai maknya disula, bapaknya dibunuh, tapi masih mempertahankan apa? Konsep At-Tauhid, Ahad. Tapi Ammar ni mengambil satu jalan yang tak diminta syarat juga. Apa dia? Diminta untuk mencaci Nabi Muhammad SAW. Kalau awak tidak buat begitu, kami akan bunuh awak. Maka dia tersebutlah perkataan yang kalah dengan sengaja, yang kalaulah dengan kita tahu hukumnya, murtad orang itu ketika itu. Akhirnya bila dia buat perkara demikian, akhirnya kafir ini lepas dia, bebaskan dia. Namun kesedihannya selepas itu lebih membuak-buak hingga datang Nabi menziarahinya. Dia kata, "Oh ya Rasulullah, aku ni dah bersalah. Apakah hukumnya? Aku sebut gini." Yang maknanya kalau kita faham, kita tahu, sengaja sebut dah keluar daripada Islam. Tapi Nabi kata, tak apa, awak dimaafkan. Maknanya Islam awak masih ada, walaupun buat perkara kerana apa? Al-Quran sebutkan, man ukriha bil kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang dipaksa untuk jadi kufur, sebut benda kufur, buat benda kufur, tapi semasa dia sebut dan buat itu, qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya masih apa? Still beriman dengan Allah. Semasa dia buat benda tu, hanya kerana terpaksa nak jaga nyawa, maka kala itu dia masih seorang yang beriman sebenarnya. Itu maksud. Nah, baik, jaga nyawa, jaga agama. Yang tiga, jaga akal. Bagi Islam mengharamkan apa? Kita ni merosakkan akal kita ni. Tak ada pasal ya. Maknanya contoh habis lewat sikit. Nah, contoh lah, nak marah kat penganjur, balik rumah hantuk kepala dinding, gang pecah kepala, jadi merah. Gila, hukumnya haram. Pertama, mencederakan diri. Yang kedua, menghilangkan ingatan. Baik. Ataupun dengan mengambil bahan-bahan yang boleh menghilangkan akal walaupun bersifat sementara, macam alkohol. Agak ada seumpamanya tua. Dia kata, Ustaz, agak ijma' ulama' kata haram. Tua tak apa, sebab mazhab Hanafi kata halal. Nah, tekor-tekor lama sekali, tekor tension, boleh kau mazhab Hanafi. Bapak tak esok ke mata nak bersem ataupun tahun pengajian baru. Katanya ulama dalam kaum fiqh, dalam masalah al-khuruj min al-khilaf mustahabun, keluar dari khilaf sunnah. Tapi dalam masalah khilaf jumhur dengan Abu Hanifah tentang hukum tua tidak boleh dimaafkan. Kerana pengharaman Arab berdasarkan illah memabukkan. Tua mabuk tidak? Mabuk. Biasa lah. Yang minah mabuk. Tidak, Ustaz, kita kata ilmu ni kadang-kadang dengan pendengaran, kadang-kadang dengan melihat, kadang-kadang dengan bacaan. Nah, kadang-kadang dengan apa? Akal. Ini yang paling mahal. Ilmu yang terdapat dengan akal itu yang paling mahal harganya. Betul. Sebab Ustaz dengan akal, orang yang kafir jadi beriman. Mahal tak? Daripada kufur yang paling hina akhirnya tinggi dengan apa? Kemuliaan Islam. Kenapa? Akal yang mengukur adanya Allah yang Maha Esa. Sebab ilmu dengan akal lebih mahal. Dan ilmu itu dari semak dan hati lagi-lagi mahal. Dan ada ilmu dengan apa? Dengan praktikal. Ngaji je. Contoh Mas sebut lah. Kita kan kadang-kadang kita sini sebagai rakyat biasa. Kita ni kalau solat raya contoh lah, jadi makmum daripada pagi hari kita, tiba-tiba balik ke depan ni, Ustaz contoh lah, balik ke depan ni pada orang Ustaz balik azhar dah, Alhamdulillah, duduk cari imam solat raya lama tak jumpa. Kita pula pergi pagi itu, pergi syurah pagi raya tu, faham tak? Jadi kita pun naik-naik, dia kata elok tu, bila hati tengok takbir tu berhenti, elok apa dia elok tu imam lah. Kita mulai lagi labah, susah Ustaz. Lepas tu mayang raya tu pun nak takbir. Pasal apa agak-agak? Pasal kita jaga praktikal benda tu. Nah, abang ada ilmu dapat dengan praktikal. Tak apa, sumber ilmu tu banyak sangat lah. Hatta kan Islam ni benar kita mengambil ilmu daripada orang yang non-Muslim. Sebab tu Nabi kata, hadithu an Bani Israel wala haraj. Hei manusia, boleh hadis umpamanya. Jadi apa hukum dia Ustaz? Apa hukum pembenahan? Jawapannya,
Kalau kita ambil bila tersebut asah rawatan adalah sunnah ataupun wajib, maka pembedahan sebagai daripada rawatan, maka pembedahan juga harus sunnah dan juga ataupun wajib. Nak wajib, nak sunnah, dia kena syarat-syarat belakang, insyaAllah. Tuan-tuan tengok belakang dalam pasal 27, syarat pasal kelima, syarat keharusan bedah. Nak bedah kita harus dalam ni, apa dia syarat dia? Pertama, sebutlah dibenarkan oleh syarak. Yang syarak benar untuk yang berbeda. Mana di sana ada pembedahan yang syarak tak benarkan. Contohnya apa? Kosmetik kecantikan. Dagu banyak dah macam kita ni, elok lah orang tengok. Oh, tak bodoh sangat lah kan. Tapi lagi panjang lagi, lagi bujur. Pipi terang ni boleh dah ni kan. Tak bodoh sangat lah, kita kata boleh kan. Aku tak tembam kan. Nak pergi berpotong, nak dapat timbul sikit lagi. Dah. Ada nanti hidung tu kita tak apa, hidung Melayu teratur lah. Nah, nak tahu kalau kata dia tak puas hati tak? Tak puas hati. Pasal kalau tengok Shah Rukh Khan hidung tinggi, Salman Khan itu mana cik ya? Buat pernah hidung bagi mancung, contoh. Itu benda tu lah. Itu yang dikatakan dia. Itu tak dibenarkan oleh syarak. Itu namanya mengubah kejadian. Maksud yang diharapkan dalam kosmetik ni ambil sikit lah. Yang saya tak benarkan adalah taghyirun daimin, mengubah secara kekal bagi anggota yang pun sempurna. Hidung dia ada 2 lubang, boleh menyamuk elok dan tak mati sampai umur pencen lah. Boleh menyamuk lah, fungsi lah hidung tu. Tiba tak puas hati, siapa? Nampak macam pelepas senyum, tak puas hati. Ambil nampak tinggi sikit, tua dah, bawa istighfar banyak-banyak. Betul? Kalau hidung mancung pun masuk ke kubur, malaikat tanya kubur juga. Pokok siapa hidung mancung, malaikat kurang sikit soalan. Pokok ada hadis dalam tu, kita pun kan, tak pernah nak mendahan kan. Dia kata tak ada sopanya, nak tak puas hati. Hak Tuhan cipta dia elok dah, normal dah, bawah dada dah. Tak puas hati nak minum box. Nak minum box standard sikit. Hak standard dah, Tuhan jadi juga. Dia salah faham. Nak minum box standard sikit. Buah silikon umpamanya, nah, itu semua haram dalam Islam. Nah, lebih parah lagi, tak puas hati dengan alat kelamin lah, buat pembedahan. Nah, taktuil, takbir, malah tausir dan letak. Tak puas hati. Nah, haram Islam. Yang lebih berat daripada 3 kali 8 adalah tukar jantina. Itu paling berat. Itu kosmetik kecantikan. Kalau sampai tahap tukarnya itu haram, berganda. Wala'iyahzubillah. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Berlaku dalam Melayu? Berlaku. Cuma kena beringatlah, Israiliyat ini dia banyak kategori. Ada yang sahihah, ada yang tidak. Ada yang sah berkaitan dengan maklumat yang ada dalam Islam, ada yang bercanggah dengan Islam. Yang sama, yang tepat dengan Islam, sila ambilkan dia dalam masalah. Itu nak habaq tu semua ilmu tu banyak. Dan banyak juga lah ilmu dalam perubatan ini dia kepada apa? Non-Muslim. Itu Nabi Nabi langsung umpamanya. Baik, itu tentang akal. Jadi haram kita mencederakan atau menghilangkan akal. Sama kita boleh mencederakan, menghilangkan akal orang. Boleh. Saya pernah sebut sekilas hari ni tahu nampak lagu mana? Lagu beli kau buat yang orang tak minat nak sebut Arab, tak minat nak sebut dadah. Pasal ni gejala dadah ni saya maksud di tanah Melayu kita ni cukup parah dan kritikal. Betul? Apa Ustaz? Dadah ni ialah kesan-kesan juga, antaranya boleh menghilangkan kewarasan. Cuma hilang akal dadah ini berbeza dengan Arab. Betul? Macam mana kita betul? Tak tahu. Arab ni, mana hilang akal dengan Arab. Kita minum Arab dulu. Akal juga. Tapi kalau orang minum dadah, minum dadah, makan dadah ataupun najis dadah dalam bahasa dia, sebut najis pun makan juga. Nak kena ubah ni babi dadah. Ubah yang pokok antara bentuk motivasi. Istilah tu menyebabkan orang jauh pada dadah. Ni babi dadah. Orang kita ni sebut babi dah pantang empat-empat. Kalau daripada babi tu dia kan, sebut ayam kampung ke ayam hutan yang tak nak sebut babi lah. Apa pendek.
Jadi maknanya pasang ni dadah ni saya sebut tadi, dia ni bila dia ambil dadah, dia jiwalah. Bila cukup time dia habis dia punya apa? Topak dadah tadi. Topak Rosli. Dapat nafas dah Rosli. Habis dia punya topak, akhirnya apa? Dia jadi gila. So, itu beza dia. Kenapa? Bezanya sudut hilang akal arak selepas minum, hilang akal dadah bila tak ambil dadah. Sebab tu yang baru ni bunuh Datuk. Kenapa? Nak dapatkan bekalan dadah. Walaiyazubillah. Jadi itu haram hukumnya. Baik, tamaklah orang masbuk bila hastai yang cukup parah seorang ni. Tapi nanti pada tahun seorang dia tak tiap. Dia lagu ni. Dan bila buka puasa, kita punya puasa Nabi kata bukan ke mana-mana. Dia kurma ayat sirah. Sallallahu. Puasa 10 jam sallallahu. Ada kawan kita ni bunyi miazan dia kalau buka kotak Rosman. Sallallahu. Pas 3 tu kau tak kenal ada kita itu pun hampir pada hilang kewasan dia, hampir sajalah hilang kewasan. Sebab Islam tu dia tak rokok memang dah hilang. Orang kata dia yang jumpa kata haram lah. Yang kata makruh tu saya nak isap juga. Yang kata haram tu saya tidak isap. Itu maqasidnya. Yang ketiga akal. Yang keempat ialah apa dia? Nasab atau pemuruah. Maka Islam mengharamkan perzinaan. Islam mengharamkan apa? Perzinaan. Walaiyazubillah. Hari ini kita baca, setiap hari dia baca kitab. Kalau tengok seorang bang ni, apa dia? Beranak, luar nikah, zina, keguguran, yang terbaru ni mati selepas 4 kali gugur. Umur 4 tahun budak perempuan tu. Orang Melayu bilang tak betul. Nak kata tak betul banyak sangat. Tak betul semua betul sebagainya. Punya teruk gejala zina sampai ke tahap parah gitu. 4 kali dah keguguran akhirnya mati. Bila mati umur Allah tu ipak ni pasal punya anak ni keguguran. Itu pun sebab dia buat benda sesat. Kata bahawa dia pun melahirkan atau dia tak keguguran sebelum itu. Dah 4 kali dah. Walaiyazubillah. Islam haramkan perzinaan. Bila zina haram, maknanya pusat perjalanan haram tak? Haram sebab pusat perzinaan pusat perzinaan. Cuma kita buat tak? Pusat perzinaan berlesen. Bukanlah mungkin satu istilah yang boleh menjauhkan orang Islam daripada pusat perjalanan. Dia sebut pelacur ni, dia macam jadi orang masak Maggi ke tu ya. Kita bakar ayam dia selalu tu. Kita ubah pusat perzinaan berlesen. Dengar-dengar zina orang kita takut juga. Faham ni? Itu maknanya berzina haram, bagi lesen untuk berzina haram. Kenapa? Kesal lepas lebih berat. Kesal lepas lebih berat sebenarnya pun. Bukan dekat kata apa ni, pesal yang terbabit dari anak-anak yang datang selepas itu. Betul. Waktu Islam nak jaga nasab ni, orang bila kena cerai, dia minta tolong jangan ataupun tangguh satu pun hasad berkahwin semula perempuan tadi. Hinggalah lepas tamat iddah dia. Pasal takut bercampur nasab. Faham tak? Itu. Dan sebab tu juga diharamkan bila perempuan dalam iddah talak raj'i, haram kita pergi. Saya ni lama dah hujah, haram kita talak hujah. Nah, kita pun janda lah, kita pun duda lama. Tahu kau tu baru cerai, dalam iddah baru sebulan. Haram, oleh kerana haram nak jaga nasab tadi, haram kena jaga nasab, wajib jaga nasab, haram kita. Orang kata apa boleh menyebabkan jadi nasab itu bercampur atau tak dikenapasi dia punya bapaknya. Bukan cakap perempuan wajib iddah, kita sebagai lelaki ni pun tahu dia bercerai kemarin dulu, taklah bercerai, taklah baik, haram kita. Saya nak kahwin dengan awak, haram hukumnya. Sebab dia dibawa kepada apa? Bawa penipuan perempuan tak ada iddah dia sendiri. Kita ucap saya dah habis dah iddah sebulan. Awak baru 3 hari, baru sebulan kan? Ya, saya ni pasien iddah, pasien yang paling pendek.
Haid 24 jam, suci 15 hari 5 malam, kena haid pula yang kedua. Sehari semalam, kemudian suci pula 15 hari 5 malam, paling pendek, kemudian haid pula yang terakhir. Habis iddah saya. Kemungkinan tipu itu berlaku. Wahai dia masih tak cukup iddah. Siapa? Sebab Islam mengharamkan orang lelaki merisik atau bertanya khabar untuk berkahwin dengan perempuan yang dalam iddah. Untuk menjaga apa nak? Nasab. Kesian kau doktor lah, betul tak? Dah celaru lagu tu, nak kena ambil lah air mani ke apa ke, kulit ke rambut, kena balik ni. Kesian dia buat. Detik. Tadi bapak dia siapa dia? Nak balik ni masuk mesin nak. Dulu mahal dalam wak dia pakai dalam 1,500. Dulu 10,000, 20,000 kos untuk DNA tadi. Dah murah. Murah pun tak boleh juga. Peti. Habis. Yang kelima ialah apa? Ialah tak apa, haram kita mencuri hak orang, sebab itu hak orang. Dan yang kedua, haram kita ni Islam kata menggunakan membacakan harta benda-benda yang tidak berfaedah. Maaf saya sebut. Kemarin dulu kalau kita dimarah di sekretariat, soalan main ustaz, apa hukum kita ni guna duit kerajaan, sama ada zakat ke, ataupun daripada JPA ke, ataupun MARA ke, ataupun KT ke. KT faham tak gitu? Desa Terengganu kan, ada 9 orang tak dapat orang ni. Contoh KP tu kakak kan, kemudian pendidikan. Tak apa, seumpamanya tanya ni tujuan untuk belajar. Tiba-tiba ustaz, duit tu dia guna untuk melencong. Bukan melencong, melencong. Melencong lah boleh, melencong ni tapi boleh. Tapi boleh, itu melencong. Melencong ni maknanya lepas habis kuliah Faisal, dia berjalan lah. Turki, Syria. Maksudnya yang pergi tak selamat. Dan Nabi Jihad apa. Tapi Nabi Jihad dia sebab kamu kerajaan, berhutang kerajaan. Yang minta izin kerajaan tu sebab kamu berhutang kerajaan tak boleh. Itu ada jihad dah. Untuk benar boleh malah. Panjang cerita. Jadi nak habaknya gitu. Dia tanya ustaz, apa dia guna untuk jalan? Saya kata ginilah, bila orang bagi peruntukan, pertajaan, zakat untuk pengajian, duit tu pertamanya mesti guna untuk pengajian. Makan, minum selama belajar, yuran, beli kitab, mesti duit tu. Lebih juga dah guna lah. Makan, tak kira nasi mandi, tak nasi mandi, kabsah, duit lebih juga. Lebih juga. Ya tak apalah. Jangan lepas sekarang ni, kan? Yuran tak bayar. Kelas tak pergi sebab kelas pergi. Nak beli buku, kos. Kalau beli kelas ni, kita simah yang dah habis duit. Tu pasal apa nak pergi, nak pergi. Nak pergi, nak jimat, pasal duit nak belajar, nak pergi berjalan apa ni, macam mana ni. Nak pergi Spain, nak tengok kelab Barcelona macam mana berkata hebatnya. Kali macam ni. Contoh. Nak pergi tengok. Oh. Masya Allah. Sorry akhwat. Sorry. Pokoknya tak kena. La ilaha illallah. Tak hidup ulang pun, no? Nak ulang pun kita. Nak susul idea tu balik. Jadi apa nanti tengok rakaman. No, itu cerita dia. Jawapannya apa? Sila yang tu boleh. Yang tak bolehnya salah guna. Dapat zakat untuk beli kad, beli handphone tu, iPad. Nak makan, telefon mak. Nak jalan, telefon mak. Tak tu. Itu salah, no? Patut dia tak bagi zakat pun, rupanya dia duk guna pun lain. Tak apalah. Jadi maksudnya tadi dalam bab jagaan harta tu, haram kita guna duit kita oleh hak kita dari kecil kita pada perkara yang tidak berfaedah. Saya tariklah mungkin sebut tadi, dia sebut, dia kata siapa-siapa yang masih tak datang kita bakat marilah. Mungkin ada Facebook kan? Facebook bagus ya, silaturahim dia. Yang keduanya, dia tengok movie ni, movie dia nak abang betul-betul ya. Banyak buang masa kita. Kadang-kadang mak sebut ni cerita Korea, dia jadi pasal. Tak pasal kita ni orang Melayu cakap Melayu, main Malaysia cakap Arab, tiba-tiba cerita Korea. Apa lah? Bukan dia faham apa. Dia tak teriak aja. Jadi kita nampak benda-benda dan seumpamanya lah tu benda-benda yang kabur lah, benda yang lara yang tak sepatutnya kita lah. Apatah kalau dengan duit zakat ni, maksud buat duit zakat, duit bantuan sengaja, duit beli pula. Hadis untuk tujuan nak upload tu je. Oh dia ada pun
Seumpamanya. Yang tu duit kita haram, yang tu duit. Tu bukan kata duit zakat, duit sendiri pun tak boleh. Betul tak? Tak percaya cuba telefon Pak. Pak ni nak minta duit sikit pasal apa? Nak beli hadis pasal apa? Nak upload cerita putih. Dia nak bagi dah agak. Dia bagi sekali kena. Ya, dia tak bagi. Faham betul? Itu maqasidnya, jadi saya tak pernah. Yang kedua, mengelak serta menjauhkan diri persebaran kemurtadan. Ini katakan atib al-wiqai, tip pencegahan, rawatan atau perubatan pencegahan. Memang sebab tujuh, topik kepada yang ketiga, menjaga kesihatan. Itu tujuan perubatan. Apa dia? Menjaga kesihatan. Ya, siapa? Ikan dia yang tu. Dia nama Arab ni, nama Melayu sepupak aja. Cuma tujuan dia kali gitu aja. Tujuan Melayu tu dia kali harap. Terus ini sikit apa? Kan apa yang apa? Artinya yang ketiga ialah menjaga kesihatan. Yang keempat, membolehkan manusia memikul tanggungjawab sebagai khalifah Rasulullah SAW. Ini antara katanya ulama objektif besar sebalik pensyariatan, rawatan dan juga pembedahan untuk mengekalkan apa? Manusia di atas muka bumi supaya mereka dapat meneruskan apa? Agenda khilafah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu cerita tentang apa kewujudan manusia di atas muka bumi lah sia-sia. Bukan untuk berseronok, bukan untuk permintaan itu apa? Memimpin manusia. Nak mimpin manusia ni ialah manusia, bukan malaikat, bukan jin. Maka yang lebih manusia mestilah manusia, dan manusia mesti manusia yang hidup. Betul? Bukan manusia yang telah mati, melainkan pedoman yang tidak mengapa. Sayyidina Rasulullah SAW adalah pemimpin sejagat manusia seluruhnya, hatta yaumul qiyamah, hatta dalam syurga sekalipun. Akan walaupun Rasulullah telah pun wafat semenjak 1000 tahun lampau, tapi pedoman bagi tetap memimpin kita pada hari ini. Hatta memimpin Islam pada hari ini tetap menggunakan pedoman dan juga hidayah Nabi untuk memimpin masyarakat Islam seumpamanya. Itu tak apa. Yang saya maksudkan hari ini, orang yang dah mati dianggap sebagai idola, dianggap sebagai pemimpin, mengikut telunjuknya yang salah, sesat. Walaupun dia mati, saya mengagung-agungkan dia. Ini tak betul. Kita sebut sekilas Syiah tadi dah. Syiah ni Ayatullah Al-Khamenei. Al-Khamenei. Bukan kita nak benci sangat Syiah tu tidak. Kerana orang Syiah tu kita suka, tapi Syiah tu tidak suka dia. Faham tak? Faham dulu. Faham tak? Orang tu kita tak benci. Beranak nama Muhammad, beranak nama Ahmad Dinijat contoh. Terus namanya apa je? Ali Al-Khamenei. Kita tak benci nama itu. Dan orang jasad tapi yang kita tak suka daripada apa? Bawakan dia tu. Yang salah. Dipuja. Kalau tengok baru itu sambutan revolusi Iran, bagaimana dibawa apa nama? Kita kata gambar poster Ayatullah Al-Khamenei dibawa naik atas kapal terbang. Akhirnya parking lapangan terbang ada pasukan tentera buat barisan, ada tabik hormat, buat turun patungnya. Punya mengenai sebagai hero pedoman bagi Iran sampai tera tu dah mati dah pun. Kalau betul tak apa, Nabi dah sesat dan salah. Wala'iyahzabillah. Itu tak boleh. Jadi dalam sebut sini, antara tugas antara manusia atau muka mirah menjadi khalifah, khalifatul ardi. Jadi kena kekalkan zuriat manusia, kena bagi manusia tu sihat. Kalau dia pun teruk, dia pun kecil manis, tiba-tiba dia cakap tentang apa kita jaga kesihatan. Rakyat kata apa? Dia kurang dia pun makan teh gula habis dia. Jangan bukan nak masuk ke itu maksudnya. Kalau lagi lah kena masalah kesihatan yang lebih kritikal nak hilang kewarasan, jadi gila seumpamanya. Itu maknanya menyebabkan ketidaksempurnaan khilafah di atas muka bumi ini. Baik, jadilah itu. Terus pada muka soal 8, tujuan pembenahan untuk perbuatan ini, panjang perbuatan menjawab lagi. Kita lebih buat pembedahan ni pasal apa? Bahasa ni orang panggil buat operation sorry. Kalau di Mesir ni topnya operation untuk belajar Melayu lah apa dia? Siapa dia? Di Mesir ni kalau belajar Melayu top sebut operation apa dia? Beranak keluar tingkat. Beranak keluar tingkat. Maknanya bersalin dengan pembedahan. Itu yang sebut pun. Pasal memang Mesir ni untuk nikah ya, apalah. Dia nikah lagi lazim. Jadi kena beranak. Kau tak beranak dia tak beranak sihat.
Ada dengan berubah. Jadi maksudnya lagi bila lagu tu maknanya kata apa? Jadi tujuan perbelah itu dia banyaklah ikut perbuatan, antaranya untuk mengesahkan sakit, yang kedua membuang bahagian yang sakit, yang ketiga untuk melegakan ataupun mengurangkan simptom sebut je selalu sikit. Okay. Yang keempat ialah memulihkan fungsi yang anggota yang cacat. Yang kelima ialah apa? Memindah struktur organ yang tidak fungsi daripada individu kepada individu. Yang kedua, yang keenam ialah apa? Memulihkan fungsi penampilan akibat trauma. Yang keenam tu yang paling susah dalam bidang apa nama ni? Perubatan, itu nama pembedahan kosmetik. Baik. Yang keenam tak payah baca lah, baca sendirilah. Sampai muka surat, insya-Allah. Muka surat muka surat sebelah. Selang banyak. Yang ni yang muqarrah ni. Yang tak baca tak muqarrah. Baik. Nak tengok sikitlah tentang sejarah ilmu perubatan atau ilmu pembedahan khususnya, maaf. Jadi antara yang kita cakap di sini tentang pertamanya kita bahagikan pembedahan itu. Pertama, pembedahan sebelum tamadun ataupun di selain tamadun Islam. Dicatatkan pada sejarah lah. Bermula daripada apa? Dimulai daripada di Mesir. Tengok panggal yang keempat tu. Antara tamadun terawal Mesir dan tamadun yang dapat menggunakan kaedah pembedahan dalam bidang perubatan. Menurut suatu maklumat mengatakan teknik ini telah berada di Mesir sejak 2000 tahun sebelum Masihi lagi. Di India, kemudian di India, seorang tokoh bernama Susruta Samhita 1000 tahun sebelum Masihi. Kemudian yang ketiganya di Rom mencatatkan bahawa penggunaan kaedah perubatan pembedahan ringan semasa kita pada telinga telah berlaku selama kurun pertama sebelum Masihi. Kurun pertama sebelum Masihi. Kemudian di Amerika Syarikat dikatakan bahawa Dr. John Peter Matthew bacalah guna apa tak balik. Merupakan doktor bedah plastik yang pertama, mana pembedah juga di situ, yang melakukan pembedahan membagi kes mulut arnab. Dengan ubatan rekaan sendiri pada kurun yang ke-19 pada tahun 1827. Dan kemudian di New Zealand disebut Dr. Sir Harold Gillis. Dan mencipta bagi teknik moden dari pembedahan plastik dan seumpamanya. Dan khidmat itu betul saya dalam perang dunia kedua. Ni khidmat Dr. Harold ni, saya perang dunia yang kedua. Baik, terus muka surat sebelah. Baca lagu dia ya. Mengejar pula. Ya. Dan di Eropah dicatatkan pada pertengahan kurun ke-15 Masihi, Dr. Heinrich von ini dia bahasa Perancis. Siapa boleh sebut, dia bagi hadiah. Badan bunyi? Bunyi bunyi tu. Membayangkan bahawa telah berlaku pembedahan plastik dengan membina hidung baru kepada bangsa serangan anjing yang telah merosakkan hidungnya dengan mengambil kulit di bahagian belakang lengan tangan. Ini yang telah dicatat tahun 1460. Lama kita kurun ke-15. Namun kita telah disanggah dan ditolak oleh beberapa pakar perubatan. Ini adalah kerana teknik bedah semua itu hanya wujud sekitar kurun ke-18 dan 19. Ini pun pakar yang buat komentar kita akan tolak juga selepas ini. Kerana cerita merawat hidung ni, kes pembedahan plastik telah berlaku zaman Nabi SAW lagi. Kita akan jumpa kemudian insyaAllah. Baik, yang keduanya adalah pembedahan dalam tamadun Islam. Pertama tersebut di zaman Nabi berlaku tak pembedahan? Adakah konsep rawatan pembedahan dalam zaman Nabi? Jawapannya jika ada hadis di bawah. Daripada Abdurrahman bin Tarafata daripada datuknya Sayyidina Arfajah bin As'ad radhiyallahu anhu, bahawa katanya ma ruya an Abdurrahman bin Tarafata anna jadau Arfajah usiba anfuhu yawm al-kulab, nama perang yawm al-kulab fil jahiliyah, fattakhadha anfa min warqin fa'amtana alayh fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yattakhidha anfa min dhahab. Ini cerita berlakunya pembedahan hidung zaman Nabi SAW. Apa maksudnya? Bahawa Arfajah radhiyallahu anhu ditimpa musibah pada hidungnya rosak teruk pada perangan kulak zaman jahiliyah. Lalu dia menggantikan hidungnya dibuat dengan logam perak. Diganti batang hidung yang patah tu dengan logam daripada perak. Akhirnya perak ni dia tak kuat
Macam mana mas, akhirnya hidung tu tambah parah, rosak pula buat kali yang kedua. Maka dia mengadu pada Nabi SAW. Nabi kata, ambillah mas, buat hidung baru. Jadi memang cerita nampak macam tak ada pembedahan pun, tak sebut hospital mana, tak sebut alat apa, tak sebut nama doktornya apa, tak perlu sebut. Orang yang cerdik ni, dia bila sebutkan Nabi bagi arahan suruh tukar hidung. Tukar hidung maknanya ada proses tak? Dia bukan jadi jadi dia bukan yang betul. Bukan kun fayakun. Kita ada hanya ajaran sesat. Jadi kun fayakun, dia salah faham ayat tu sebenarnya pun. Kun fayakun maknanya apa? Bila Allah nak benda jadi segera, tak ada bertanggung. Dia duk faham Allah cipta benda ni dengan apa? Allah cipta makhluk dengan Allah kata terlebih dahulu kun fayakun tu salah. Tu faham yang salah. Betul. Sebab apa salah agak? Siapa dah pahaman ni? Ni skrip mata ni. Allah Ta'ala bila cipta satu-satu benda, ada makhluk, Allah kata kun fayakun, maka jadilah benda itu. Katanya ulama kita, ulama Sunnah wal Jamaah lah, katanya salah pahaman itu. Kenapa? Kerana kalau sebut kata kun, ada kaf, ada nun. Kaf, nun ialah percakapan manusia. Kalau kata Allah sebut kun, mana Allah kata Allah berkata dengan kata-kata manusia. Wala Allah laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tak sama dengan makhluk apa juga keadaan sekalipun, pada zatnya bersifat seumpamanya. Hatta kata-kata Allah bukan dengan huruf dan seumpamanya. Jadi orang yang tak faham, dia kata Allah kata kun, jadi benar tak ada tanggung. Bukan Allah kata kun. Itu kinayah majaz. Apa bila Allah nak jadikan satu, dia tidak bertanggung, terus jadi. Betul ya? Macam kita nak tapi tak jadi. Contoh apa? Salah. Saya nak kau salah ni. Salah kata tak apa, tunggu sebulan saya buat istighfar dulu. Tak jadi dalam tu juga. Dan contoh lah kan. Nak makan nasi, nak kena basuh berah, nak kena buka api, dan seumpamanya. Itu maksud. Dan masalah suara juga. Baik, itu maksudnya. Yang kedua, di zaman Bani Umayyah. Macam mana pembedahan zaman Bani Umayyah? Sejarahnya. Dia kata amat menjadi perkembangan zaman Bani Umayyah antara zaman Bani Umayyah antara zaman yang memulakan perkembangan bidang perubatan, termasuklah pembedahan. Maka antara nama-nama yang dikenal adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Affan, pakar dalam proses aliran ubatan. Ibnu Mas'udih, Abdul Malik bin Abhar Al-Kannani dan seumpamanya, dan seorang pakar bedah perempuan zaman itu Bani Umayyah, Dr. Zainab Al-Awadiyah dan seumpamanya. Kemudian terus pada zaman Bani Abbasiyah. Saya sengaja sebut ni khabar, kita nak buat satu kejutan di belakang untuk menjawab tuhumahan ataupun menjawab hujah barat mengatakan bidang perubatan atau bidang pemuda sendiri ada dipelopori oleh orang barat. Itu tujuan kita nak bawa sebentar di sini. Kita tengok muka surat 13. Berkata Ibn Jarir At-Tabari bahawa Abu Bakar bin Zakaria Ar-Razi, ini nama yang terbesar antara nama-nama besar dalam bidang perubatan dan pembedahan. Baik, dalam Bani Abbasiyah, Ar-Razi 300 setelah hijrah bersama dengan 924 Masih. Baik, kemudian dia dianggap sebagai kamus bergerak. Punya hebat Ar-Razi ini disebut sebagai kamus bergerak. Dia mengarang lebih dari 600 buah kitab. Sebab kita Al-Qadari Fikah Mu'asirah ni, Dr. Al-Qadari Al-Qadari mengatakan di kalangan lebih 600 buah kitab. Sebahagiannya daripada dalam bab bidang-bidang perubatan. Dia ulama Islam, tapi bukan dalam bidang perubatan dan seumpamanya. Yang berikutnya siapa lagi dalam zaman ni? Bawah-bawah lagi. Abul Walid Muhammad bin Ar-Rushdi, disebut dengan nama Ibn Rushdi, bermazhab Maliki, ulama besar fiqh Maliki. Banyak tulisan yang dijual di maktabah hari ini, dan dia pakar dalam berbagai bidang syariat, usul, akidah, seumpama, termasuklah bidang perubatan. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian siapa lagi? Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang dengan nama Ar-Rais Ibn Sina. Semua kenal nama dia, Ibn Sina dan seumpamanya. Baik, yang terakhir yang di bawah tu, yang paling top 10, yang paling disebut-sebut sebagai pakar terulung dalam sejarah perubatan pembedahan Islam ialah Az-Zahrawi, Abdul Qasim Az-Zahrawi. Ini jasa cukup besar dalam bidang perubatan. Sampai hari ini masih diguna banyak kaedah-kaedah yang telah perlu dia perintiskan satu masa dulu. Ini zaman bila Ustaz? Tahun 427 Hijrah, yang ini bersama 1036 Masihi. Itu cerita dia. Baik, kesimpulan kita nak bawa ni ialah cerita bab bedah-bedah ni bidang rawatan.
Bila sebut bedah rawatan ni maknanya sakit dah seumpamanya. Sakit ni adalah benda apa? Lumrah pada kejadian manusia. Betul tak? Di seawal hidupnya manusia telah bermula apa? Sakit dan seumpamanya. Jadi cerita bab bedah, bab rawat ni, tak selalu kata, oh bedah ni Eropah start dulu. Contoh, tak perlu sebut gitu. Sebab apa? Sebab cerita bedah, merawat ini, merawat sakit, ini benar apa? Benar tabi'i seiring dengan kewujudan manusia yang hidup. Cuba tengok, bila kita hidup, kita bergerak, apa ada risikonya? Bila kita bergerak, kita hidup, apa risikonya? Kemalangan. Cuba kita duduk dalam rumah, luka tangan. Kita dalam diam bilik, kau ambil selimut tak? 2 lapis selimut. Pukul 7, apa 7 pagi esok. Agak nak jadi apa? Tak ada cedera apa. Mereka tidak buat, jatuh kaki tu lah. Tapi kawan kita, aduh, luka tangan. Pasal apa? Rajin masak. Kan? Maka kita, risiko bila kita bergerak, kita aktif, mana kita kemungkinan menghadapi kemalangan. Nah, habaknya tabi'i dan hidup dia akan cedera. Itu lazimnya. Bukan mesti. Tabi'inya gitu. Maka proses rawatan itulah benda yang sejajar seiring dengan kehidupan manusia. Maka tak perlu kata, oh, zaman inilah mana bidang perubatan baru ada, tak perlulah. Baik, sambung yang kedua, tentang gelaran bapa pembedahan moden di bawah tu. Kita buat rumusan sikit yang diberikan kepada Dr. John Peter Matthew tadi pada tahun 1875 Masihi, ataupun ada pendapat mengatakan Sir Harold Lewis pada tahun 1960 Masihi. Ada satu usaha barat untuk mengaburi masyarakat bahawa tokoh Islam itu Abu Qasim Az-Zahrawi, yang mana tahunnya 8 1036 Masihi, meninggal dunia pada tahun itu. Terlebih dahulu memaju dan mengembangkan teknik dan juga metodologi pembedahan. Kita tak salah kita guna ayat. Sebab apa? Hatta kan doktor tadi menggunakan pakai kaedah yang ditulis oleh Az-Zahrawi. Boleh faham tak? Selama mana menggunakan sumber yang diambil oleh orang sebelum, maknanya hatta orang Eropah ni, pakar-pakar budaya Eropah mengambil sumber maklumat pembedahan daripada apa? Az-Zahrawi. Bermakna dengan berpadu pada sumber itu, kita boleh menyatakan bahawa sumber itulah asal kepada tokoh yang kemudian. Maka tak salah kita kata Islam mempelopori bidang perubatan mendahului Eropah dan seumpamanya. Itu sekiranya adalah, jadi title bapa pembedahan adalah kena tukar kepada sahabat Az-Zahrawi. Kau tak setuju bagi tahu, ini pandangan kita saja. Mungkin kita salah, mungkin kita salah. Ustaz kata begitu, dah baca cerita, dia ada tarikh kan? Cerita dia ada tarikh, tahulah mendahului yang terkemudian. Betul tak? Itu cara fikir cara bodoh lah. Takkan kita nak kata pak dia pak mana anak dia buat dulu pada pak dia, tak betul. Ini tu hebat dia buat dulu pada pak dia lagi. Hebat kita fikir. Sumbernya bapa, ibu anak keluar dulu. Tak boleh. Jadi yang pertama bapa, yang kedua bawa anak. Jadi kalau sumber perubatan atau perubatan wali diambil pada sumber yang diambil orang Islam, kita kata Islam dulu lah, apa salah melihat bersumber. Lain aku teknik hari ni, teknik moden kan. Contoh alat mesin DNA contoh, Eropah yang reka contoh, tak salah kita kata dia dulu. Itu maksudnya. Baik, lebak pembedahan ni Islam dulu. Sambung yang keempat, ramai pakar perubatan Muslim yang telah mampu untuk menerokai dan mengembangkan teknik apa jadilah. Dan kemudian bab ketiga tu bawah tu kita cerita secara khusus tentang Az-Zahrawi. Tuan boleh baca sendiri. Tokoh yang kita tumpu tentang Az-Zahrawi. Dia punya biodata dia 15, dia punya kita bedah sesat kitab At-Tasrif dia. Bedah sesat ni boleh kita baca kitab ni. Kita tengok pada rujukan jugalah. Ada setunya muka surat 16, 17. Itu nak kaitkan tulisannya dengan apa? Bidang perubatan, termasuk bidang pembedahan. Macam-macam lah, dia cerita semua. Hatta muka surat 17 tu At-Tasrif dan pembalut. At-Tasrif, kita At-Tasrif dan pembalut. Nah, ada plaster berpelekat telah direka di zaman dia. Allah. Tengok atas sikit, At-Tasrif dan alat bedah. Masya Allah. 18, At-Tasrif dan senar keegat. Senar keegat nak nampak usul hayawat lah. Tapi tak mungkin nampak kemahin lah. Pokok lemu tu, kita dapat syuk tu. Pokok lemu. Rebus dia 3 bajak, potong-potong siap asam. Senar keegat tu lah. Tu, jangan apa-apa.
Cuma idea dia tu dijadikan perut itu sebagai apa? Benang jahitan. Sebab dia kata apa? Itu kita tanya tuan. Pak tanya tuan. Baik. Kemudian ni contoh alat kekang ni. Alat kekang. Disebut belakang. Kemudian yang kita rasa lah, kita rasa benda tu macam mudah kan. Idea menggunakan apa? Kapeh. Ketika cuci luka tu, rupanya dia. Idea dia dulu. Masya Allah, tabarakallah. Ada disebut lagi dah tasrif 19. Habis lah. Baca negeri ya. Cantik juga ada artis dan penggunaan bunga-bunga. Sebut bab bunga. Penggunaan tu apa? Sebab perfume minyak wangi. Dia cerita juga dalam tu. Maknanya jadi boleh belakang. Nak buka hospital boleh, buka kedai minyak wangi boleh. Nampak kelang alat-alat bedah pun boleh, tak ada masalah. Kerti lagu tu. Kalau bagi binatang kalian perut, binatang tak buang. Dia buat benang untuk jahitan, luka sebagainya. Jadi berguna. Saya kawan ada ilmu. Kerti. Terus kepada apa? Bukan surat sebenarnya bawah tu hukum mendapatkan rawatan. Ini penting. Ini penting. Hukum kita merawat penyakit boleh ke tak boleh? Sebab masa pula ada setiap orang tua kita. Maksudnya ayah anak ni yang kita boleh ayah anak ni orang yang seangkatan dengan dia. Mereka ni stand. Orang kata apa? Dia suka kalau kita mau berubat. Sakit duduk di rumah. Ayah ambil ubat. Tak ubat bagus ikut. Ya. Tak ubat bagus lagi ikut. Dia guna bahasa tu. Kita kejap ambil ubat ni. Pokok semua. Sekarang semua dah. Hantar lagi semua. Dia ada yang orang yang suka berjalan tu. Salah ke tidak Ustaz? Ada. Dalam bab pendapat ni tentang mengambil hukum mengambil rawatan. Ada dalam pendapatnya yang terbaiknya dia kata ikut pendapat yang keempat, tapi pendapat yang tidak ditarjah oleh ulama ialah apa ni? Dia serah kepada Allah Ta'ala. Siapa yang pergi ubat berubat untuk merawat penyakit, dia anggaplah melawan konsep tawakal. Itu pendapat yang keempat. Tetap nombor 4 lah. Jadi kita tengoklah muka surah 19. Ada tak pengalaman dengan orang tua? Tok kapak menakan dah tak? Heart patient. Jom Pak Long, saya bawa penyakit nak pergi kena apa? Kita bawa dia nak kereta dia tahu aku kena apa? Ya, kita bukan orang dia tak, maksudnya dia tak mau rawatan tu. Aku nak latih bersabar ni. Nak latih bersabar dia biar ayuk penyakit pula. Dah hujung pun ada kaki katanya bersabar kan. Akhirnya ambil sembuh. Kalau atas kesabarannya. Contoh. Tak apalah bagus. Betul lah tu. Baik, apa pendapat ulama? Sebelum pergi pendapat saya bawa sini asas untuk kes rawatan penyakit. Apa asas antara kita yang kita boleh bincang hukum dia? Pertama, pasal 20 ialah hadis Nabi SAW. Inna Allah anzala ad-da'a wad-dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tatadawaw bil haram. Ini asas yang pertama. Untuk dia bincang hukum boleh tidak berubat ni, ini asas yang pertama. Allah Ta'ala turunkan ada penyakit, wadawa dan juga ubat. Faham pada ayat yang disebut ni, maknanya setiap penyakit yang ada namanya, yang dikenal pasti sebagai penyakit tamu kaumi, dia akan ada ubatnya. Ngerti? Maka yang terbaru ni hanya pok. Ingat pok tahu pok. Okey, pok kayu pok baru. Okey. Cicak pelik. Cicak yang rupawan. Yang kata harga sampai juta, nak jumpa insyaAllah 6 juta harga. Tapi kita tak jumpa lagi lah orang yang kaya tu. Dia tanya rumah saya harga juta dengan duit poket, tak jumpa lagi lah. Kata ni kereta Ferrari saya yang saya beli dengan jualan poket, tak ada lagi. Tapi cerita tu ada. Poket mahal kita masa balik tu ni. Kawan kita 3 tahun lepas balik sekolah ni cikgu ustaz. Yang petang-petang masuk hutan. Tak biasa masuk hutan. Pok mentua suruh lebah kebun malas. Tiba-tiba macam cerita poket mahal kata ada kebun dengan bunyi. Dia pergi menebah. Aku jumpa sekok luar. Sekok luar letak pada hutan. Lagu tu. Kata je lah poket tu antara ubat yang ditemukannya yang baru ditemui untuk merawat penyakit AIDS katanya. Tiba-tiba timbul lagi kata tak betul pun. Kata pula kata Cina yang belinya poket tu untuk buat ubat penyakit AIDS katanya. Nah, habaknya penyakit AIDS. AIDS penyakit kena? AIDS penyakit lah.
Bila orang kata setiap penyakit ada ubat, yakin ada ubat? Kemungkinan pakai ilmu, kemungkinan je lah. Kita nak kata tak pernah nak kata yang sejuk. Apa kajian awak? Penyakit ni boleh ubat dengan yang sejuk. Contoh. Kita orang dapat kajian, tak dapat kajian orang tak pakai. Berarti kan? Habis. Itu asas yang bertanya. Asas yang kedua ialah tadawaw. Maka Nabi kita berubatlah kamu, rawatlah penyakit. Inna Allah lam yada' da'an. Allah tidak mencipta penyakit, melainkan wada'alah. Allah ciptakan untuk penyakit itu syifaan, ubat dia, sembuh dia. Illa da'an wahidan, kecuali satu je, illa da'un wahid, maka satu je penyakit. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Qala al-harim. Nabi satu penyakit yang tak ada ubat. Sahabat tanya penyakit al-harim, apa dia? Tu mati sakit mati. Ustaz bukan ada kata malaikat mati tak ada ubat. Mati bukan sakit. Mati nak tahu dia sakit. Sakit lawan apa dia? Sakit dia punya sihat. Mati lawannya apa dia? Hidup. Ustaz ada dah ubat mati. Nak ubat untuk tak mati. Mati dah ubat nak hidup dia. Dan kita terjemah ubat ni, ubat untuk penyakit. Nah, bila penyakit ni mati, penyakit dah yang lawan sihat. Kalau orang dia tak sihat, dia tu sakit. Hak tu ada ubat. Kalau dia tu mati, dia tak hidup. Kita berubat sakit, bukan berubat mati. Dia, kita nak pilih sihat masa dia hidup. Bukan nak pilih hidup ada lepas dia mati. Apa dia nak hidup juga, dia akan mati. InsyaAllah Allah takkan angkat dia lah. InsyaAllah. Bila cuk sangka lain dulu, dia akan hidup balik. Tak apa, hidup. Terimalah padahnya. Kalau baik lah. Kalau buruk lah, kalau baik lah. Faham kau tu no? Jadi perintah sini tadawaw. Dengan hadis tadawaw, itu bahasa kita fi'il amar, ayat perintah. Orang Yusuf dia faham dah. Bila ayat perintah ni maknanya awak kena berubat, pi berubat. Kita mengenai saya sakit perut, pi hospital berubat. Nabi suruh lagu tu. Dia suruh arahan tu. Usul fiqh kata apa? Al-amru lil wujub. Ayat perintah maksudnya lah apa dia? Wajib. Itu maksud. Kalau kita faham ustaz ni, yang ulama kata wajib-wajib ni faham lagu mana? Adakah kau tanya ustaz yang kata jadi wajib tu? Ulama faham lagu mana? Antaranya wajib berdasarkan apa? Ayat perintah dalam hadis, dalam Quran dan seumpamanya. Habis. Pendapat ulama, tengok pendapat yang pertama dia kata harus berubatnya, hukumnya harus. Baik. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Siapa pergi berubat sakit perut pergi hospital dapat pahala. Nah, doktor bagi ubat ada 3 jenis. Kira-kira RM20 dapat pahala. Sebab sunat. Betul ya? Balik-balik tumpah. Bagi nak ni tumpah botol. Tumpah dapat pahala dia sebab tak sengaja. Dibeli pula RM20 dapat pahala pula RM20. Sebab ubat adalah berubat adalah sunnah. Bila berubat tu sunat, apa yang membuat dia berubat? Sama ada ubat berjalan ke tempat berubat, nak minyak kereta habis di tempat ubat di hospital, klinik, semua dikira pahala pada sunat. Nah. Cuma jangan bagi batal pahala kan. Apa dia? Sakit perut, ajak markah dia di depan. Bukan pindah, ajak markah dia. Markah nampak mau lah. Markah tak faham. Markah tak. Sakit perut ni, yang je tolong bawa kereta ke abang tak? Nikah lagi pun. Kan? Dah pakai dia pula kan? Kita sakit perut, sakit juga lah. Belinkar lah. Ada lah dapat, tapi hilang pahala aku tu, hak sunat tadi. Betul ya? Wala tubtilu sadaqatikum, wala tubtilu a'malakum. Baik, tak apa. Yang dapat yang tiga kata apa? Wajib. Hukum berubat adalah wajib. Makna siapa sakit tak usaha berubat haram. Kalau dia sakit, orang kata jom saya nak pergi hospital, jumpa doktor, saya tak mau pergi, kata tak mau pergi dah jadi haram dosa. Sebab mana waktu wajib. Yang lega kita yang mahu perubatan kalau rasa bukan kan lagu lah. Kalau dia sunat mungkin orang tak pernah ramai. Nah, ustaz jangan kita popular ni dapat 3% dia wajib. Bila wajib jadi kami hak kerja apa hak lepasan perubatan ni, lepas kerja hak kerjaan kan buka hospital swasta pun nampak nak boleh maknanya. Tak apalah. Untuk ustaz cakap tu kami bagilah komisi sikit sebulan nampak. Ustaz kena ni promosi sikit.
Oh, ada. Lama-lama ustaz pun jadi kaya. Lebih dari doktor tak lagi. Lebih ya. Tak kata. Ni tuan-tuan tak pergi berubat sakit, dosa. Kau duduk sehari, dosa sehari. Kau tak ubat 2 hari di rumah, dosa 2 hari. Kan? Kalau saya tuan-tuan apa? Tuan-tuan pilih klinik sekarang, Dr. Ahyat ke apa? Saya bagi alamat saya. Perempuan jadi promosi lah, hidup kau. Tak semua. Dapat lagi bulan-bulan. Apa masalah? Berpakat pada baik kan? Salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Dah kampung boleh harus ustaz dengan orang semua sihat. Seperti. No, tak apalah. Itu pendapat ketiga lah. Pendapat keempat katanya apa? Hukumnya adalah haram yang saya sebut tadi tu. Kalau ulama kata haram ni dia kepada makruh. Tapi pendapat yang disebut sini lah haram. Maksud haram, siapa sakit, kena berubat, tak boleh. Dia pergi berubat, dia dosa pula. Siapa punya pendapat ni? Dia kata al-ghulab ni sufi. Pok lampau dia kena ahli sufi. Maknanya pok lampau sufi lah. Bukan semua sufi tak tahu lah. Yang pok lampau ni tawakal tinggi sangat. Tawakal tinggi melebihi sunnah SAW. Tawakal ahli sufi yang melampau ni kalah tawakal Nabi. Nanti masalah. Nabi pun sebut seorang sahabat yang solat asar dengan Nabi, ingat tak cerita dia? Akhirnya bila keluar daripada masjid, dia tengok unta dia hilang. Transport dia hilang. Masa kita mutu kena curi kan? Kalau mutu kena curi. Maksudnya tambat lah unta dia kata tak. Nabi kata iqilha fatawakkal. Tambat dulu barulah tawakal. Kalau motor kita dah dengan dah naik semayang, sui kunci tinggal di motor. Kalau keluar tengok tak ada. Pilih apa boleh tak kan? Boleh kata ni sebelum saya nak cari, saya nak settle case ni, saya maaf saya kena sebut sekian. Boleh. Saja lah lebih catatan nampak laporan. Tadi kamu kata motor kamu hilang, ya. Kamu cerita pula antaranya kamu tertinggal kunci kan? Tanya. Jadi terima kasih. Saya dah buat laporan semua, insyaAllah kami akan buat catatan insyaAllah. Tapi saya dah pesan sikit lah. Boleh kita, sarjan. Ikut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, yang akan hafal tahu. Kami cerita seorang sahabat yang kena dengan unta, buat tak tambah. Jadi, cik pun salah kat kerana pun. Saya kena ikut saya, ni malah dah fikir ni, pasal apa? Cik pun silap. Elok-eloknya sebelum cik tinggal motor pindah masjid ni, masa tinggal kunci, cik nak sedekah. Siapa lepas kunci, makan. Tawakal yang salah, no? Tak betul. Padahal ulama kata hadad Dr. Ali Al-Qadari yang kitab ni sebut, sesiapa yang bertawakal dengan faham serah dan tanpa usaha, itu adalah bukan tawakal. So, Quran sebut wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat ini diterjemahkan dengan hadis Nabi mengatakan apa? Yaqilha fatawakkal. Tadawu dan seumpama hadis yang lain. Suruh kita ambil sebab untuk kita bangun tadi. Kalau tidak ambil sebab, maknanya awak salah bertawakal. Orang yang tidak bertawakal tanpa usaha, itu bukan tawakal. Berarti ya, kita namanya pelampau nama ambil ketawakal. Islam ni, kita yang betulnya, kita ambil tengah-tengah adil. Al-wasatiyah. Wasatiyah dengan pahaya sebenarnya. Wasatiyah banyak mana juga. Itulah, kita nak buat wasatiyah. Tapi nuri tahlil je, buat kita dengan nuri tahlil sampai juta ni, banyak. Contoh lebih berat. Tak betul. Baik, yang berikutnya apa? Nanti disebut tadi, siapa yang salah memahami konsep tawakal, itu dia bukan tawakal sebenarnya pun. Terus kepada dalil yang kedua. Maaf, ni pendapat yang pertama dari banyak yang kata harus ubat penyakit tu, dalilnya kita dah baca sebahagiannya. Ubat sendiri yang lain, ayat Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Ni saya pun sebabnya yang risalah saya tu lagu lain sikit. Tapi macam hebat. Dia keluar di bunga-bunga. Tak apa. Memang ayat Quran ni indah kan? Ayat Quran ni indah. Kalau Allah Ta'ala. Tak apalah. Ini maksudnya mungkin masalah word tadi lah word. Dia tak ada Quran, dia tak ada word Quran. Tak apalah. Aku lihat
Kamu tak puas hati dengan bunga-bunga tu, Nabi tengah sunyi dalam Al-Maidah ayat 3 bunyi lagu mana? Kan? Baik. Itu yang kedua hadis. Berikutnya dalil ketiga, tinggal di belakang dalil ketiga. Dia bagi dalil akal. Yang Quran dan Sunnah kau baca sendirilah, mudah saja. Kemudian ada pendapat yang kata harus berubat ni. Dia merujuk kepada amalan salafus salih. Antara kata mereka Abu Bakar tak merawat penyakit. Abu Bakar masih sakit, dia tak berubat. Sama juga Abu Darda. Kemudian antara kita Ibnu Mas'ud yang tadi sebut sini. Dia seumpamanya. Jadi Pak kata bila sahabat-sahabat tak berubat, mana kata berubat tu harus ialah kalau wajib mana apa? Buat pahala tinggal dosa. Kalau berubat tu wajib, takkan sahabat-sahabat tak berubat kau sanggup buat dosa. Dia faham mudah lagu tu lah. Sebab sahabat-sahabat Abu Bakar ni khalifah yang pertama selepas Nabi SAW, takkan dia sanggup tinggal yang wajib kau. Jadi bila dia tak berubat, ketika dia cakap bahawa ubat merawat penyakit bukanlah wajib, kadang harus saja. Nak kata sunat pun tak juga. Sebab apa? Kalau sunat takkan sahabat sanggup tinggal pahala, walaupun tinggalnya tak berdosa. Walaupun tidak buat yang tidak berdosa, tapi takkan tinggal pahala. Itu dia kata. Itu dalil akal lah. Baik, jadi kemudian dalil pendapat yang kedua macam inilah sunat merawat. Hadis yang lebih kurang sama juga. Cuma ayat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi lagu mana? Wa tulqu bi aydikum ila tahlukah. Baik, bunga-bunga dalam pusyak semua tu menyatakan wa tulqu bi aydikum ila tahlukah. Itu bunyi lagu tu. Baik, dalil yang kedua ini pendapat yang mengatakan sunnah ni. Dia kata daripada Usama bin Syarikin, katanya qalatil a'rab, geng-geng Arab Badawiyah, orang asli, kita panggil lagu tu orang asli. Maksud orang Arab ni orang yang duduk di pedalaman, yang jauh pada kota. Artinya orang di kota ni orang tak nak siaran TV. TV pun jadi gitu. Kalau dengar ceramah pun bunyi tak bunyi lagu tu. Kalau ustaz pun sengit-sengit gitu. Dia tak dengar sepenuh tentang Islam, itu maksudnya. Hantar mesej pun tak sampai. Lain tak? Sebab apa pedalaman, orang tak ramai, tak apa nak kisah macam mau bini yang ikut solat tak pasal. Kos dah tinggi tak? Anak berdiri pula, kuat tu kan ada gunanya. Contoh, nak kaitkan bahawa macam mana orang-orang Arab Badawi ni dikata sebagai orang-orang asli ni, yang mereka dianggap sebagai apa? Orang yang dalam kategori jahil, yang dimaafkan kejahilan mereka tentang agama. Jadi katanya Pok ni bila datang jumpa Nabi, berkata, ya Rasulullah, ala natadawa, adakah kami nak berubat nak merawat penyakit yang kami kena ni? Nabi kata, na'am ya ibadallah, tadawa, berubatlah. Ikut ni perintah kat sini, perintah. Ustaz bila kata sini perintah, kenapa dia sunat saja, dia wajib? Sebabnya digabungkan dengan hadis-hadis di belakang, tengok muka surat 23. Dapat dikata wajib merawat penyakit. Sebab apa tadi kita sunat tak wajib? Sebab ada sahabat tidak berubat. Gabung hadis Nabi kata kena berubat, dicampur cerita sahabat tak berubat. Nabi suruh tapi ada sahabat tak berubat, sahabat-sahabat besar. Tergabungan dua ni taufik bainal adillah, kita kata dia sekadar sunnah. Itu maksud. Dalam pendapat ketiga hanya kena hadam. Ni doktor-doktor yang ada bukan klinik swasta kena hadam. Terjemah letak di pintu. Itu hospital, klinik kamu. Dalil wajib berubat. Klinik itu. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang sama, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu yang campak di kamu dalam kebinasaan. La tulqu, jangan campak, jangan maknanya larang. Usul fiqh kata al-nahyu litahrim. Ayat larang mengabarkan haram benda yang dilarang itu. Yang dilarang sebenarnya apa? Campak diri dalam kebinasaan. Maka haram kita campak yang kebinasaan. Antara binasaan apa dia? Sakit tak berubat. Sebab sakit ni peringkat awal dia ringan, lama-lama dia merebak, lama-lama dia parah, betul tak? Lama-lama bawa kepada maut. Itu maksudnya jadi haram tak berubat. Itu. Dan yang kedua, hal yang sama juga tentang orang Arab Badawi tadi. Dan
Terus dalam muka surat 24 dari ketiga hadis daripada Nabi SAW yang berbunyi la darar wala dirar. Haram kita memudaratkan diri sendiri dan haram kita memudaratkan orang lain. Baik. Itu 3 dalil. Kita tambah sikit lagi Ustaz. Macam mana pendapat ini mengatakan hukum merawat wajib walhal ada sahabat-sahabat tak merawat? Faham tak? Kita pun tertanya-tanya kan. Abu Bakar tidak merawat penyakit, Abu Darda pun tidak. Tiba-tiba pendapat 3 dia kata merawat penyakit dah wajib. Kita pun fikir yang tadi sunat nampak betul juga sikit. Tiba-tiba yang wajib ni takkan sahabat dengan yang wajib. Maka ulama pun jawab balik. Nak jawab balik tengok muka surat sebelah. Muka surat 25. Apa jawapan dia? Ni. Dia kata gini, sebenarnya Abu Bakar bila tidak merawat penyakit, kita boleh andaikan banyak perkara lah. Cuba tengok ni, tak suat belah. Ada sini. Pertama disebut dalam ulama kita, yang pertama kerana Abu Bakar ni, oleh kerana dia tokoh sahabat yang besar, orang yang hampir dengan Nabi, dia ada ilmu apa? Dia punya ilmu laduni. Maknanya semasa satu itu Allah dah bagi ilham dekat dia bahawa dia ni akan mati. Cara sekian-sekian. Jadi kalau dia beri ilham untuk mati itu bila, maka dia kata saya tak mahu merawat. Faham tak ni? Salah tak? Dia bagi tahu maklumat begitu? Tak salah. Ustaz, ada ke orang ni dia bagi tahu kata dia ni akan mati sekian? Ada tak boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Nabi Musa kan? Nabi Musa bukan puspon ni dia ajar dia. Nabi Musa malaikat Allah nak ambil nyawa dia. Dia takut tak mati. Bam tu malaikat Allah. Tunggu malaikat Allah. Akhirnya tak faham malaikat Allah tak faham. Allah Ta'ala bagi ilham supaya apa? Dia lembut tapak tangan dia dah dekat. Lembut. Berapa helai bulu yang dekat tangan itulah. Ajar dia. Maknanya ada cerita apa tadi? Dikhabarkan kematian dia. Dan Sayyidina Muhammad sendiri pun malaikat maut ni Israel. Bila dia datang, dia nak jumpa Nabi pun dia segan. Nabi Habak kata nak ambil nyawa. Tapi Habak tak. Hatta kalau minta tolong puspo pun minta. Tapi Nabi kata apa? Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Nabi kata aku nak mati dah, tak mau pilihan untuk hidup lagi. Maka dia khabar bila nak mati, faham tak? Jadi tak salah. Khabaran untuk bagi tahu bila mati boleh berlaku, tak mustahil. Maka ulama kata Abu Bakar ni yang kata wajib berubat dia, Abu Bakar masih sakit, kenapa tidak merawat? Kerana antara anda yang pertama dikhabarkan oleh ilham bahawa dia akan mati sekian-sekian. Artinya kalau berubat pun tak sampai dah disebut. Itu. Yang kedua anda yang ialah bila disebut pada Abu Bakar, ubatnya gini, Abu Bakar ni boleh ada ilmu tanpa perubatan. Dia kata ubat tu tak serasi. Faham tak? Ubat yang awak bagi tahu tak serasi dengan sakit saya ni sebab dia tak berubat. Itu maksud andaian yang kedua. Supaya kita nak gabungkan dalil ini, cerita bagaimana sahabat tak merawat penyakit, untuk kita kata merawat tetap wajib. Dan tak bercanggah dengan amalan sahabat. Dengan andaian tadi. Boleh faham tak? Jadi kalau orang sufi dia kan bawa cerita Abu Bakar ni. Hampa dia kata wajib berubat apa semua. Hampa tak tahu Abu Bakar tak bawa penyakit tu. Dia berkata Abu Bakar bersabar sehingga dia mati. Jadi kita jawab baiklah dengan andaian tersebut. Jadi faham tu. Dapat rajah, dapat yang ketiga. Dapat di sini yang kedua, yang sunat, tapi kita ambil yang ketiga yang katakan wajib. Baik. Habis hukum pembedahan. Ini nak baca, ni tak nak baca ni. Dah, report tak nak dengar. Mereka nak cakap semua. Macam nak cerita cakap seorang lah. Halah betul. Baik. Dia isu pembedahan ni gini lah. Dia lebih besar isunya dengan rawatan dia. Kau setakat beli panadol makan, orang tak kisah sangat. Buh panadol dalam mulut telan. Kemudian air segelas. Ataupun luka tangan sikit, beli plaster buh balut, orang tak pakai sangat. Bersih. Boleh pakai ubat semua. Lepas tu sedia sapu tangan satu. Sapu tangan kecil, pulang bokek.
Nak bosinnya, tutup mulut. Orang tak kisah sangat. Tapi masuk pembedahan ni sampai kat kena toreh. Dan kena dipotong anggota. Dia belah dada ni. Saya buat bypass. Dia saluran benar-benar tersumbat. Kita kena nak syokar, tukar dengan orang baru contoh. Bedah perut ni. Bedah dada, sorry. Nak salin, tak boleh ikut pintu. Tak kena ikut tingkap. Belah dia buka tingkap. Tapi tingkap besar lah pintu ni. Faham tak faham? Dia kata beranak ikut tingkap. Bukan ikut pintu. Tapi tingkap besar tingkap pintu ni. Ni kolong. Tidak ada makna. Baik, tak apa. Dia nak habak lagu ni bukan faham bagi set pintu tingkap tu. Awak cerita macam itu, cerita melawak boleh lah. Maksud pintu tingkap ni bakal lebih. Masuk rumah orang ni kau pintu tu normal. Kalau masuk ke tingkap nama pencuri, faham tak? Dia kena faham lagu tu. Makna ni bukan makna set pintu dengan tingkap besar kecil. Untuk faham tu teruk. Jadi kita isu terbedah sikit je. Tak beranak juga kawan tu kau tingkap. Jangan barah orang buat. Lawak sikit. Baik. Jadi isunya situlah. Kerana dia melibatkan pemotongan, buang bahagian tentu, ambil bahagian tentu dan bedah kan. Ambil, kadang-kadang ambil kulit paha ni, tampung di muka, kadang-kadang ambil isi paha. Tampung ni tangan yang terbakar tu contoh. Jadi melibatkan pemotongan orang yang jadi ulama saya ni benda ni besar ni. Memanglah kita nak merawat, tapi kesannya tu. Walaupun kita nak sembuh bahagian sakit, tapi kita terpaksa ambil kawasan ni. Nak walaupun nak sembuh yang dalaman organ, nama kita kena bedah perut dulu. Itu pun satu risiko juga. Itu yang jadi perbincangan yang besar sikit. Bedah ni. Kalau mengurut tak apa. Mengurut tak buat juga. Dia berkata hang nampak teruk nak bangkit pun tungkal tu. Dia aku lama lah tu ni. Semayang payah dia kata nak bangkit tu sejuk lah. Nak pergi kat Amerika dia dah tungkal tu lama lah. Dia kata ada doktor bagus nak bang, ada bomba bagus nak bang. Dia sebut. Dia ni mengurut bagus. Mengurut luar boleh, mengurut dalam boleh. Banyak orang pergi kat dia ada kain tepi dalam bakal lega. Mengurut orang tak minjam. Pasal dia kat luar je dah. Tak kena raya teruk lagi, teruk lah. Pada berjalan tak jalan langsung, tak apalah tu. Tapi kan habak pada hadis seumpamanya. Jadi apa hukum dia Ustaz? Apa hukum pembedahan? Jawapannya, kita ambil bila tersebut asah rawatan adalah sunnah ataupun wajib, maka pembedahan sebagai daripada rawatan. Kalau rawatan maka pembedahan juga harus sunnah dan juga ataupun wajib. Nak wajib, nak sunnah, dia kena syarat-syarat belakang insyaAllah. Tuan-tuan, tengok belakang dalam pasal 27. Syarat pasal kelima, syarat keharusan bedah. Nak bedah kita harus dalam ni, apa dia syarat dia? Pertama, sebutlah dibenarkan oleh syarak. Yang syarak benar untuk yang benar. Mana di sana ada pembedahan yang syarak tak benarkan. Contohnya apa? Kosmetik kecantikan. Dagu banyak dah macam kita ni. Elok lah orang tengok. Tak bodoh sangat lah kan. Tapi lagi panjang lagi, lagi bujur. Pipi terang ni boleh dah terima kan. Tak bodoh sangat lah kita kata boleh kan. Aku tak tembang kan. Nak pergi berpotong, dia dapat timbul sikit lagi. Dah. Ada nanti hidung tu kita tak apa. Hidung Melayu teratur lah. Nak tahu kalau kata dia tak puas hati tak. Tak puas hati. Pasal apa tengok Shah Rukh Khan hidung tinggi. Salman Khan itu mana cik lah. Buat pernah hidung bagi mancung. Contoh. Itu benda tu lah. Itu yang dikatakan jahat. Itu tak dibenarkan oleh syarak. Itu namanya mengubah kejadian. Maksud yang diharapkan dalam kosmetik Nabi sekilas, yang saya tak benarkan adalah taghyirun daimin, mengubah secara kekal bagi anggota yang sempurna. Hidung dia ada 2 lubang, boleh menyamar elok dan tak mati sampai umur pencen lah. Boleh menyamar lah, fungsi lah hidung tu. Tiba tak puas hati. Siapa? Nampak macam pelepas senyum. Tak puas hati. Nabi nampak tinggi sikit. Tua dah. Bawa istighfar banyak-banyak.
Kalau hidung mancung pun masuk ke kubur, malaikat tanya perempuan juga. Pokok siapa hidung mancung, malaikat kurang lagi soalan. Pokok ada hadis dalam tu kita pun tak pernah buat mudahan kan. Tak dia kata tak ada serupanya. Tak apa hati. Hak Tuhan cipta tu elok dah, normal dah, buah dah ada. Tak apa hati nak minum lepas. Nak minum lepas standard sikit. Hak standard dah Tuhan jadi juga. Dia salah faham. Nak minum lepas standard sikit. Buah silikon tu umpamanya, itu semua haram dalam Islam. Lebih parah lagi, tak apa hati dengan alat kelamin lah. Buat mudahan. Taktuil, takbir, malah tausir dan letak. Tak apa hati. Haram Islam. Yang lebih berat daripada 3 kali 8 tukar jantina. Itu paling berat. Itu kosmetik kecantikan. Kalau sampai tahap tukarnya itu haram berganda. Wala'iyahzubillah. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Berlaku dalam Melayu?